Datuk Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Kalau Cik Azhar orang yang bijak, negara kita apa namanya? Kalau Cik Azhar orang yang bijak, negara kita apa namanya? Oh Malaysia, aha Malaysia. Oh Malaysia, aha Malaysia. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Dan seperti yang anda tonton tadi, guru yang bersama dengan kita pada pagi ini yang mana Cikgu Jaya Prakash, anak lelaki Arasan untuk subjek sejarah dan juga topik kita kegiatan ekonomi negara. Dan sekarang ni kita nak persilakan cikgu kita. Tapi sebelum itu, ini lain daripada yang lain kita buat. Kita nak persilakan rakan-rakan saya ataupun adik-adik saya untuk masuk ke studio. Kita nak berkenal-kenalan terlebih dahulu sebelum cikgu datang. Kan? Alright, kita persilakan adik-adik kita untuk masuk ke studio bersama-sama dengan kita pada ketika ini, yang mana adik-adik daripada Sekolah Kebangsaan Batang Benar Nogori 9. Itu dia. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Khabar baik Abang Azhar. Khabar baik Abang Azhar. Alhamdulillah. Wah, semua okey tak ni? Semua cuba tunjuk double thumbs up sikit kalau betul-betul okey. Okey. Baik. Adik-adik yang abang sayang, pada pagi ini nampak atas meja kita ni ada macam-macam yang kita nak belajar bersama dengan cikgu kita. Tapi orang katalah, kan, tak kenal maka tak cinta. Jom kita nak berkenal-kenalan dengan adik-adik kita yang mana abang nak persilakan adik yang pertama. Kita persilakan Ujit Rayini untuk perkenalkan diri. Persilakan. Selamat pagi kepada Cikgu AJ dan Abang Azhar. Nama saya Ujitra Nair, anak perempuan Kumadesh. Boleh panggil nama saya Ujitra. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Ujitra ini. Seterusnya Irfan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu dan Abang Azhar. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Fauzi. Boleh panggil saya Irfan. Baik, Irfan. Okey, seterusnya Nur Aina. Silakan Aina. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu AJ dan Abang Azhar. Nama saya Naina Zulaika binti Muhammad Azwan. Boleh panggil saya Aina. Okey, baik. Terima kasih Aina. Seterusnya kita persilakan adik kita Thaqif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu AJ dan Abang Azhar. Nama saya Muhammad Thaqif Qawi bin Muhammad Sadami. Boleh panggil saya Qawi. Okey, baik. Qawi. Kalau bahasa Arab, Qawi ni kuat ni. Memang hebatlah awak. Okey, seterusnya Anas. Silakan Anas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu AJ dan Abang Azhar. Nama saya Muhammad Anas Ali bin Muhammad Fruzali. Boleh panggil nama saya Anas. Baik, terima kasih Anas. Seterusnya Haikal. Haikal, audio awak tak berapa jelas lah Haikal. Okey, baik, terima kasih. Saya dengar dia kata Muhammad Haikal Ajwad Hasmizal. Okey, panggil Haikal kan? Betul Haikal? Okey, baik, itu dia. Kita dah kenal dengan adik-adik kita. Okey. Adik-adik sekalian, tadi abang dah jadi petani abang sahaja kan, nak buka kejap. Ya Allah, kan dah letak tepi ni. Nampak tak? Tertarik pula. Okey, tapi sebelum itu, tadi kita tak kita bagi cikgu keluar kan, saja bagi cikgu keluar. So jadi jangan cakap kat cikgu tahu, kita dah kenal-kenalan tahu. Okey? So kita persilakan Cikgu Jaya Prakash, anak lelaki Arasan untuk bersama kita. Hai cikgu, apa khabar cikgu? Oh, sihat. Cikgu kejap je bertukar. Ini susah kan? Sekejap je. Okey, baik cikgu. Sebenarnya tadi saya dah kenal dah dengan pelajar cikgu. Okey.
Bagus. Kan saja senyap-senyap. Okey, sekarang ni kita nak berkenalan dengan cikgu lah pula kan. Okey, Orang kata boleh. tak kenal maka tak Maka cinta. tak cinta kan? Okey, kita silakan cikgu untuk kenalkan diri. Ya, selamat sejahtera dan salam perpaduan kepada semua. Saya Cikgu AJ dari Sekolah Kebangsaan Batang Benar, Negeri Sembilan. Okey, AJ cikgu. AJ, Nama ya. glamour cikgu AJ, bukan kaleng-kaleng orang kata cikgu. Kan. Baik cikgu, untuk subjek sejarah dan juga topik kita kegiatan ekonomi negara cikgu. Ya, Sebenarnya betul. apa yang kita nak belajar dalam subjek dan juga topik kita pagi ni cikgu? Okey, terima kasih Cik Azhar. Okey, hari Sama, ini cikgu. sebenarnya menariknya kita akan teroka. Kita belajar tapi kita teroka dan Baik. bukan saya seorang saja di sini akan teroka. Murid-murid saya juga akan bersama-sama teroka tentang kegiatan ekonomi negara kita Malaysia. Baik, itu Ya. dia. So, cara pemakaian saya, cikgu, adalah melambangkan salah Ya. satu Ya. daripada mereka yang bertanggungjawab dalam nak menjayakan ataupun menaikkan kegiatan ekonomi Ya. dalam negara kita. Baik, Betul. abang nak tanya ni, adik-adik dah ready ke? Kalau dah ready belanja pada bertamasam macam ni, goyang-goyang. Okey. Wah, semua dah bersedia. Saya yakin cikgu yang dekat rumah pun dah bersedia untuk kita nak teroka sama-sama subjek betul. sejarah untuk topik kegiatan ekonomi negara kita ni. Betul. So kalau kita tak ambil tahu, kalau kita yang tak belajar, kalau kita yang tak teroka, tidak ada orang lain yang akan menerokai untuk kegiatan ekonomi Ada negara lagi satu kita. Azhar, kita Ya, ada cikgu. juga aktiviti yang kita nak buat. Yang tu biar suspend, nanti kita tengok. Yes, kena tunggu sama-sama sampai penerokaan Ya. kita habis. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu, boleh? Boleh? Okey, adik-adik semua kita berhenti rehat seketika. Boleh bersedia untuk penerokaan kita yang kita akan mulakan sekejap sahaja lagi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Tahukah anda? Terdapat dua jenis tanaman padi di Malaysia, iaitu padi sawah dan padi humah. Padi sawah juga dikenali sebagai padi bendang, manakala padi humah dipanggil padi bukit. Kalau menebang si pohon jati. Kita dah kembali dalam Didik TV. Ni saya tengah semai biji benih kan, biji benih bayam yang cikgu bagi untuk kita sama-sama nak menanam lah kan, ataupun semai benih kita. Baik, itu kita dah tabur-tabur, kita biarlah kita tengok apa hasilnya nanti. Okey. Baik, cikgu. Ya. Okey, kita nak kembalilah cikgu. Kita nak kembali dalam penerokaan kita. Kita nak mulakan penerokaan kita pada pagi ni cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, Ya, betul. di mana pun kita berada, SOP tetap kena jaga. Saya dan cikgu kami sentiasa jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pakai pelitup muka. Kita ada gel pembasmi kuman cikgu. Silakan untuk digunakan. Kalau ada dekat rumah tidak ada cecair pembasmi kuman, gunakan saja air dan juga sabun untuk kita nak pastikan, sebab objektifnya adalah kita nak menjaga kebersihan diri kita. Betul. Okey cikgu. Tadi cikgu dah orang kata apa, kita menggayakan pakaian Betul. macam petani lah. Kemudian cikgu tukar. Sebenarnya petani juga menjalankan kegiatan ekonomi cikgu kan. Betul. Sebab dia businessman, akan menjalankan urus niaga. So kenalah sesekali kena nampak smart untuk nak jumpa klien, jumpa orang yang berpotensi untuk membeli hasil kita. Alright. So saya ni yang tengah orang kata apa menanam, cikgu ni pergi jumpa orang. Kan itu dia. Itu kita punya orang kata apa tujuannya. Baik cikgu, sebenarnya kita nak mulakan kelas kita. Kita dah dapat banyak barang ni atas meja ni. Apa yang kita nak belajar pada pagi ni cikgu, silakan. Okey, boleh kita mulakan? Silakan cikgu. Okey, so hari ini kita sama-sama akan teroka tentang kegiatan ekonomi negara kita seperti yang kita dah maklum awal lagi kan? Betul. Baiklah. Sebenarnya untuk pengetahuan semua adik-adik di studio mahupun di luar sana, kalau kita tengok sebenarnya kegiatan ekonomi, perkembangan kegiatan ekonomi Azhar sudah berkembang ataupun sudah ada perkembangan pada sejak Kerajaan Melayu Melaka lagi. Baik cikgu. Dari Kerajaan Melayu Melaka lagi sudah ada perkembangan. Ya. Dari asalnya daripada pertanian, kemudian berkembang menjadi berbentuk industri. Ya. So itu yang kita akan tengok dalam segmen kedua ni. Baik, itu dia. So, saya yakin dah percaya semua dah bersedia dekat rumah dan juga adik-adik di Google Map pun dah bersedia. Belanja abang sekali lagi double thumbs up kalau betul-betul ready.
Itu dia. Okey. Semua memang betul-betul dah ready lah cikgu. Jom cikgu, kita teruskan penerokaan kita cikgu. Okey, apa khabar semua, sihat Okey, boleh kita mulakan pembelajaran penerokaan kita pada hari ini? Okey, baiklah So seperti yang Cikgu Eji katakan tadi, perkembangan kegiatan ekonomi pada ketika itu sudah berkembang kepada menjadi bentuk industri. Betul. Okey, kemajuannya. Baiklah. Kegiatan ekonomi ini sebenarnya telah bermula daripada pertanian. Itulah asasnya, Azhar. Itulah asasnya daripada pertanian. So dahulunya apakah jenis pertanian ataupun kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat pada zaman dahulu? Okey, saya nak murid-murid teroka bersama-sama dengan Cikgu AJ pada hari ini. Okey, siapa boleh mulakan penerokaan kita? Baik, silakan. Saya cikgu. Okey, silakan. bagus Irfan. Okey, berani, bagus. Okey, dipersilakan. Sawah padi. Sawah padi. padi. Dulu dah ada sawah padi. Baik. Okey, sawah padi tu sebenarnya dia ada berapa jenis Irfan? 2. Apa dia? Okey. Padi terdiri daripada padi sawah dan padi rumah. Okey, terdiri daripada padi sawah dan juga padi umah. Dan sebelum itu, adik-adik, sila keluarkan peta buih yang Cikgu AJ suruh sediakan. Okey, saya pun ada peta buih di sini Wow, cikgu punya besar Ya, cikgu. ada peta buih di sini. Boleh saya ke sana? Silakan cikgu. Ya. Okey, Okey, dan kita adik-adik- sama-sama meneroka Yap. sebab apa? Penerokaan kita kena ada part 21. Betul. Kita ada peta pemikiran. Sebenarnya ini memudahkan murid-murid untuk memahami konsep sejarah sebenarnya. Baik, itu Okey, dia. Mungkin adik-adik boleh angkat, tunjukkan Okey, peta tunjukkan buih anda. peta buih yang ada. Wow. Okey, bagus. itu Dah dia. ada Okey, tadi adik Irfan cakap apa tadi? Sawah padi. Sawah padi. Okey. Kan, Cikgu padi pula Eji ada faham. 2 katanya cikgu kan? Ya, sawah padi tu dia ada Padi humah. Ya. Okey, seterusnya. Ya. Seterusnya siapa boleh teroka bersama dengan Cikgu AJ? Baik. Apakah kegiatan pada masa dahulu? Okey, Aina, Silakan dipersilakan. Aina. Ladang kopi. Ladang kopi. Ladang Okey. kopi. Betul ke Apa cikgu? yang ada Aina faham tentang ladang kopi dan juga di mana diusahakan? Tanaman ini mula diperkenalkan pada abad ke-19. Tanaman ini banyak diusahakan di Perak, Selangor dan Johor. Okey, ladang Perak, kopi. Selangor dan juga Johor. Okey. Seterusnya. Kita dah tahu 2 kan cikgu Dah kan? tahu 2. Lagi 4 lagi. Lagi ada 4 lagi. Siapa boleh teroka bersama dengan Cikgu AJ? Siapa ada idea? Okey, Kowi, bagus. Kawi, silakan Kawi. Ladang ladi hitam. Okey, Ladang diusahakan hitam. di mana? Ladang ladi hitam banyak diusahakan di Johor dan Sarawak. Betul ke cikgu? Ya. Betul. Tahniah Ya, Kawi. diusahakan di mana Kowi lagi sekali? Ladang ladi hitam banyak diusahakan di Johor dan Sarawak. Okey, tujuannya untuk apa? Untuk diekspor sejak abad ke-19. Okey, Betul, itu cikgu. yang penting di mana lada hitam ni sebenarnya diusahakan dan juga tujuannya untuk diekspor juga. Okey, maksudnya bukan sekadar untuk kegunaan Ya, rakyat betul. sendiri saja, tetapi juga pasaran luar cikgu. Pasaran luar. Okey. Itulah tulang belakang kepada perkembangan dan juga kemajuan ekonomi negara kita. Itu dia. Baik, Okey. tahniah Kawi. Ya, tahniah tepuk tangan sayang. Okey. Okey, bagus. Seterusnya, siapa boleh bagi isi seterusnya? Kita ada lagi 3 sayang Okey, siapa yang nak jawab? Lagi. Saya. Ya, Okey, silakan. silakan. Ladang tebu. Ladang tebu. Okey, Ladang apa tebu. yang Anas faham tentang ladang tebu? Ladang tebu dibuka di seberang Perai dan Perak pada 1830-an dan di Perlis pada abad ke-20. Tebu ditanam untuk diproses menjadi gula. Okey, tebu ditanam untuk diproses menjadi gula. Kalau adik-adik perhatikan apa yang Cikgu AJ pamerkan di sini, sebenarnya ada tebu. Tebu tu diproses jadi apa, Anas tadi? Dia Menjadi gula. Gula, dah ada pun gula. Nampak tak? Itu dia daripada prosesnya cikgu, daripada tebu tadi. Ya. Kalau saya kecil-kecil dulu gigit-gigit cikgu. Kan? Nak punya makan tebu. Kan? Kemudian sebenarnya tebu diproses menjadi gula. Salah satu kegiatan ekonomi Betul. negara kita. Baik cikgu. Okey, tahniah Anas. Okey, seterusnya siapa?
Siapa boleh jawab? Saya, cikgu. Okey, Alright. bagus. Ladang nanas. Ladang nanas. Silakan. Okey. Apa yang adik tahu tentang ladang nanas tu? Apa yang adik teroka? Ladang nanas telah diusahakan di Johor, Perak, Selangor sejak 1920-an. Perusahaan mengetin nanas juga dijalankan. Okey, itu perusahaan dia. pengetin dijalankan pada ketika itu. Ya, itu dia. Okey, seterusnya ada idea lagi? Baik. The last one yang terakhir. Okey, bagus. Ajwat. Haikal. Silakan. Haikal Ajwat. Ya. Ladang koko. Ladang Okey. koko. Sebenarnya koko tu dibuat untuk apa? Dijadikan apa sebenarnya? Ya, jadikan coklat. Sebenarnya Ini cikgu, adik-adik ya, sebenarnya adik-adik boleh tengok di sini ya. Buah koko sebenarnya. Allahu Akbar. Okey. Dan juga dihasilkan untuk jadikan coklat. Itu dia. Sebenarnya payah juga sekarang kita nak cari buah koko, Azhar. Betul, cikgu. Cikgu, mana cikgu dapat buah koko ni, cikgu? Kena cari ni, cari sana sini. Tapi masih boleh temulah. Ya ke, cikgu? Betul. Saya rasa macam buah koko kat rumah saya ni. Okey. Okey, baik. Baiklah, daripada terima kasih dan tahniah diucapkan kepada semua kerana berjaya meneroka tentang kegiatan pertanian dahulu. Dan kegiatan inilah berkembang kepada bentuk industri. Baik. Okey, apakah perkembangan yang kita boleh nampak? Okey, sebelum tu, adik-adik Cikgu AJ nak tengok peta buih yang adik-adik sudah selesai dan lengkap. Baik. Cuba tunjuk dengan Cikgu AJ. Semua boleh angkat peta buih anda. Okey, bagus. Itu dia. Semua Okey, dah tahniah pun beri tepukan terisi. kepada diri sendiri. Bukan saja Cikgu AJ yang buat kat sini. Yep. Murid-murid pun buat sama-sama lengkapkan peta buih. Baik, cikgu. Okey. Nak tanya juga, cikgu. Macam kegiatan pertanian dahulu untuk semua ladang-ladang ni, maksudnya masih ada sampai sekarang lah, cikgu? Ya. Okey. Masih ada dan kegiatan pertanian dahulu ini telah berkembang kepada bentuk industri. Kiranya lebih maju. Okey, dan yang tu juga saya nak murid-murid teroka bersama-sama. Okey, apakah perkembangan industri yang adik-adik tahu di sini? Yeza. Dan boleh juga lengkapkan peta buih ya. Siapa yang nak jawab? Saya nampak. Okey, bagus, Irfan. Silakan. Industri getah. Industri getah. Wujudnya industri getah. Okey. Apa Baik. lagi? Selain daripada industri getah. Okey. Saya nak jawab. Ya, Aina. Boleh asal saya ke sana? Silakan cikgu, Ya, silakan. ya. Okey. Okey, ya. Saya pun gayat seorang-seorang kat sini, cikgu. Saya baik cikgu datang balik. Okey, Aina. Dipersilakan, Aina. Baik. Sebelum tu, cikgu. Tadi getah, cikgu. Industri Okey, apa dia, Aina? Ya, Aina. Silakan. industri perhutanan. Industri perhutanan. Okey. Perhutanan. Okey, industri perhutanan. Apa yang adik-adik tahu, apa yang Aina tahu tentang industri perhutanan? Kayu balak yang berkualiti seperti cengar, meranti dan kerun diekspor untuk kegunaan bahan binaan sejak awal abad ke-20. Okey, Baik. bagus. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada adik Aina. Sebenarnya kalau kita tengok ada dia punya kegunaannya. Betul, cikgu. Kayu-kayu yang berkualiti ni ada kegunaannya, contohnya perabot. Ya. Okey, Mungkin kayu-kayu yang disebutkan tadi sebenarnya ada dalam rumah kita, cikgu. Betul. Tapi kita tak tahu dari mana datangnya. Betul. Kan? Itu dia. Dan cikgu tadi Ya. yang sebut pasal getah ini antara satu hasilnya lah kan? Ya, betul. Untuk industri getah yang mana sarung tangan. Yang diperbuat daripada getah sebenarnya. Tambah-tambah dalam fasa pandemik COVID-19 Betul. ni, ramai orang menggunakan sarung tangan untuk pergi beli belah, pergi betul. kedai-kedai kan, nak make sure tidak ada sentuhan antara Ya, satu sama betul. lain. Baik, cikgu. Okey, kita teruskan, cikgu. Okey, seterusnya. Adik-adik lengkapkan juga peta buih ya. Cikgu dah tunjuk contoh satu peta buih. Adik-adik kena buat 2 peta buih. Oh, okey. Maksudnya kegiatan pertanian dahulu bukan ini sahaja, cikgu. Ya, okey, kegiatan pertanian dahulu yang ini dan yang ini berubah berkembang kepada kemajuan industri. Ya, industri so terkini. sekarang kita berbincang, kita teroka tentang perkembangan industri kita. Baik. Iaitu tadi perhutanan, Ya, getah. Okey, Baik, cikgu. seterusnya ada lagi? Okey, silakan Thaqif Qawi.
Siapa? Industri petroleum. Industri Industri petroleum. petroleum. Okey, bagus. Industri petroleum. Okey, apa yang Kobe teroka tentang industri petroleum, Kobe? Industri ini bermula pada tahun 1910 apabila telaga minyak ditemui di Miri. Aha. Petroleum penting untuk membangunkan industri gas dan petrokimia. Okey, bagus. Tahniah terbaik, Kobe. Baik. Okey, bagus. Seterusnya. Siapa nak cuba? Siapa yang nak cuba Saya lagi? cikgu. Okey, bagus. Anas. Anas, silakan Anas. Industri kelapa sawit. Okey, industri kelapa sawit. Ni Itu dia, cikgu. Azhar, saya dah susah payah juga cari ni. Cikgu beli kat mana? Timbang kilo ke cikgu? Tak ada. Saya adalah yang murah hatinya nak ada- bagi kan. Adalah tempat-tempat rahsia Adanya. kan. Biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Okey, Okey. sebenarnya tujuan utama kita sebenarnya nak tunjuk dengan anak murid kita bukan Baik. saja di studio maupun di luar. Sebab ramai yang tak kenal apa tu kelapa sawit sebenarnya. So sekurang-kurangnya mereka nampak. Betul. Dan daripada itulah terhasilnya minyak contohnya. Ya. Okey, beri penerangan sikit tentang kelapa sawit. Tanaman ini diperkenalkan sejak 1920-an secara ladang di Selangor, Perak dan Johor. Ya. Okey So, maksudnya cikgu, kalau kita tengok, saya yakin dah percaya semua orang bila tahu bila ditanya, semua orang tahu apakah hasil Ya. daripada minyak sawit ini, dan saya yakin dah percaya semua orang ada dalam rumah masing-masing minyak masak. Masak ada. Okey Nak buat ayam goreng lah apa kan. Okey cikgu. Okey, seterusnya Baik. siapa nak cuba sekarang? Saya cikgu. Okey, bagus. Tanya. Industri elektronik. Okey, industri elektronik. Apa tu yang Ujitra faham tentang industri elektronik? Industri elektronik mula berkembang pesat di Malaysia sejak 1960-an. Okey, bagus Industri elektronik kalau kita tengok ada perkembangan. Banyak Ya. barang-barang elektronik telah diperkenalkan. Betul. Buatan tempatan. Ya. Dan Itu kalau kita tengok nak dibandingkan dengan sejarah terdahulu cikgu, Ya. mungkin rata-rata nenek moyang kita terdahulu menggunakan pelita kan nak memasak ataupun nak Ya. menerangkan lampu ataupun nak memberi cahaya dalam rumah Ya, masing-masing. betul. Tapi sekarang ni hanya dengan satu button switch dan menggunakan satu jari kita mampu mencerahkan satu rumah kita cikgu. Boleh. Itulah kemajuan Baik. elektronik teknologi kita pada masa sekarang. Itu dia. Baik, Okey, cikgu. ada lagi satu. Siapa boleh? Baik, silakan. Okey, Ajwat dia dipersilakan. Silakan Ajwat. Okey, industri pelancongan. Okey, terima kasih Ajwat Ya. Kalau kita tengok industri pelancongan ni sebenarnya juga merupakan tulang belakang kepada kemajuan ekonomi negara kita. Walaupun macam kita tengok sekarang ni kita berdepan fasa pandemik COVID-19, Ya. mungkin terkesan untuk Ya. sektor pelancongan, Ya. tetapi kita nampak sinar-sinar tu mula nampak bila adanya program vaksinasi. Betul. Kan yang mana bila semua dah ada imuniti kelompok, kita boleh insya-Allah kita doakan sama-sama cikgu, Doakan yang kan, terbaik, moga doakan yang sektor terbaik. pelancongan dibuka dan kita mampu Ya. untuk orang kata apa, menjelajah seluruh negara Betul. kita. Itu dia. Baik cikgu, Ya. kita dah dapat dengar daripada rakan-rakan ataupun adik-adik kita yang comel ni berkenaan dengan kegiatan ekonomi terdahulu dan Ya. juga yang berkembang sekarang kepada cikgu, bentuk industri. kemajuan berkembang dari sudut kemajuan industri. Ya. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Boleh? Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Ya. Tahukah anda? Lebah madu menukarkan nektar kepada madu melalui proses regurgitasi iaitu pencernaan. Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi dan juga cikgu kita pada pagi ni, cikgu yang mana cikgu Jayaprakash anak lelaki Arasan daripada Sekolah Kebangsaan Batang Benak Negeri Sembilan. Tidak ada yang benar melainkan semuanya benar-benar belaka. Kan? Okey, baik cikgu, tadi kita dah tahu berkenaan dengan kegiatan ekonomi yang terdahulu dan juga kemudian dia jadi kemajuan yang terkini lah, kan, industri yang terkini. Betul. So kita dah dapat tengok tadi adik-adik kita dapat menjawab menggunakan peta bulatan atau peta buih. Peta buih, ya. Peta buih yang dilakukan oleh mereka. Baik, adik-adik semua okey untuk kita teruskan penerokaan kita?
cing. Okey, boleh. Dah Okey, tunjuk maksudnya thumb dia orang tak gayat lah. Tak gayat. Sepanjang penerokaan ni orang okey, maintain. Okey. Kita nak teruskan penerokaan kita, cikgu. Silakan. Okey. Adik-adik bersedia Okey, kalau dah bersedia kita teruskan dengan kita punya penerokaan. Baik. Tadi kita dah tengok Azhar tadi kita dah tengok tentang dalam bentuk peta buih tadi. Kita dah tengok di mana bermulanya daripada kegiatan pertanian dahulu, Betul. kemudian berkembang kepada industri. Sekarang ni kita nak tengok pula apa yang kita faham tentang pertanian tradisional dan juga pertanian tradisional itu dikomersialkan dan bagaimana perkara ini dapat membangunkan dan juga memajukan ekonomi negara kita. Itulah orang kata asasnya, dasarnya manalah datangnya perkembangan ekonomi negara kita. Okey, bagi itu sebelum saya pergi lebih detail lagi. Okey, Cikgu AJ nak tahu daripada penerokaan murid-murid sendiri apa yang adik-adik faham tentang pertanian tradisional. Macam contohnya tadi kita dah buat gimmick tadi tu kan? Betul, cikgu. Kita tanam tadi bayam tadi. Okey, siapa boleh cuba? Apa yang adik faham tentang pertanian tradisional? Siapa nak cuba? Baik. Silakan. Angkat tangan. Qawi, cikgu. Silakan Qawi. Ya. Apa itu pertanian tradisional? Diusahakan oleh penduduk tempatan secara kecil-kecilan. Ya, diusahakan oleh penduduk tempatan. Kalau kita tengok pertanian tradisional ini, diusahakan secara kecil-kecilan. Okey, dan juga secara penduduk tempatan. Baik, cikgu. Bila cikgu sebut pasal kecil-kecilan, sebenarnya macam tak untung lah, cikgu. Tak untung sebab apa? Kebanyakannya pertanian tradisional ini lebih kepada sara diri. Apa tu sara diri, cikgu? Sara diri sebenarnya untuk kegunaan diri sendiri, bukannya tujuan untuk mengekspor. Itu sebenarnya yang kita faham dengan sara diri. Patutlah kita tengok orang dulu cikgu kan, dia suka tanam sawi, dia suka tanam bayam. Dia tak pergi beli dah. Tak payah beli. Semua ambil dekat belakang rumah. kan? 5 ambil abang punya sayur kat belakang rumah. Kan, tak bayar pun. Baik, itu dia. Seterusnya, siapa yang dah teroka tentang pertanian tradisional? Siapa boleh bagi idea? Okey, bagus. Aina. Silakan Aina. Menggunakan peralatan mudah. Okey, menggunakan peralatan mudah, tak ada guna jentera-jentera yang besar. Sebab yang ini secara kecilan. Itu sebabnya tidak menggunakan peralatan yang besar-besar macam jentera dan sebagainya. Okey, bagus. Tahniah diucapkan. Berikan tepukan kepada Aina. Tahniah Aina. Okey, bagus. Okey. Seterusnya, siapa boleh bagi idea tentang pertanian tradisional? Okey. Siapa yang nak cuba jawab? Saya nampak macam Irfan nak cuba jawab. Okey, Irfan. Ya, Irfan. Silakan Irfan. Ya. Menggunakan tenaga kerja yang banyak. Okey, menggunakan tenaga kerja yang banyak. Sebab kalau kita tengok, kalau nak usahakan sesuatu, kena ada semua orang. Guna tenaga tu mereka gunakan semua orang. Barulah boleh menghasilkan. Itu pun untuk kegunaan sendiri. Okey, bagus. Seterusnya, tahniah Irfan. Tahniah Irfan. Seterusnya. Baik, siapa yang nak jawab untuk seterusnya? Silakan. Ya, adik Anas. Bertujuan untuk sara diri. Macam saya katakan tadi kan Azhar, sebenarnya tujuan untuk sara diri bukan tujuan ekspor. Kita tanam macam tadi kan, kita tanam. Rasanya berapa lama lagi bayam tu boleh keluar? Saya rasa saya kira-kira mungkin 2-3 bulan je. Kan, 2-3 bulan. Boleh ambil lah, kita boleh makan. So itu yang kita faham dengan konsep sara diri sebenarnya. Okey, bagus. Baiklah. Itu yang kita bincang tentang pertanian tradisional. Okey, contoh-contohnya pertanian tradisional sebenarnya kalau kita tengok dari aspek pertanian, penternakan dan juga perikanan. Okey, dari sudut pertanian, okey, apa yang diutamakan pada ketika itu? Baik. Siapa boleh jawab? Saya, cikgu. Okey, bagus Sujitra. Menanam padi sawah dan menanam sayur. Macam tadilah kita menanam sayur ni untuk kegunaan kita. Nak makan nasi, cikgu, ambil dekat belakang. Kan, tuai padi. Tuai padi. Okey, sebenarnya menarik kan. Kita generasi sekarang tak rasa pula benda-benda macam tu. Betul, kan? cikgu. Nak ambil tuai padi sambil menyanyi, cikgu. Tuai padi antara masa. Kan. Kita nak menanam tadi pun dah siap lagu dah. Betul. Itu dia. Seterusnya, bagi sudut aspek penternakan, siapa boleh cuba? Silakan. Ya, Ajwat, dipersilakan. Silakan Ajwat. Melihara ayam dan lembu.
Okey, memelihara ayam dan lembu. Ya. Dia ada ayam kat sini. Betul. Lembu tak boleh bawa lah kan. Okey, memelihara ayam dan lembu sebenarnya menjadi sumber makanan juga. Betul. Okey. Bila sebut pasal tu cikgu, arwah atuk saya orang yang sama. Ada gembala kambing, ada lembu, kerbau dan juga burung puyuh. Oh. So kita orang nak makan order je cikgu. Order je. Sekarang semuanya kena beli. Betul. Kan? Okey. Baiklah, seterusnya bagi Ya. sudut perikanan pula. Ya, cikgu. Okey, bagus Silakan, Irfan. Irfan. Memancing dan menjala. Memancing dan menjala. Dulu macam sekarang nak jadikan hobi sebenarnya. Tetapi dulu ia juga merupakan sumber makanan dalam pertanian tradisional. Alright, dan juga menjadi mungkin kita kata menjadi sumber pendapatan jugalah kot. Betul, sumber pendapatan tetapi secara kecil-kecilan. Secara kecil-kecilan. Macam Irfan suka ke memancing? Aha. Oh suka. Pernah memancing tak? Tak. Alah Irfan, jadilah macam abang memancing tapi guna apps kat phone. Kan, guna itu pun dah teknologi kan. Kemajuan teknologi. PKP cikgu tak payah keluar. Alright, itu dia. Okey, bagus. Saja berikan tepukan kepada diri sendiri ya. So adik-adik bersama dengan Cikgu AJ dan juga Abang Azhar kat sini sudah teroka tentang pertanian tradisional. Baik. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimanakah pertanian tradisional ini berkembang menjadi pertanian komersial. Dan apakah sumbangan pertanian komersial ini kepada kemajuan negara kita? Itu yang kita akan tengok. Baik, cikgu. Baiklah adik-adik. Okey, sebelum kita pergi kepada secara detailnya, saya nak tahu, ada tak adik-adik sudah teroka tentang pertanian komersial? Apa itu pertanian komersial? Siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab pertanian komersial? Okey, Aina. Okey, silakan, Aina, bagus. Dipersilakan Aina. Pertanian diusahakan secara peladangan. Okey, bagus. Pertanian. Tadi kita tengok pertanian tradisional ni secara kecil-kecilan. Ya. Tetapi yang ini lebih orang kata skala yang besar dalam konsep perladangan. Makin lagi besar. Betul cikgu. Okey, itu yang penting. Okey, seterusnya apa lagi? Pertanian komersial. Baik. Siapa nak cuba? Okey, Kobi. Dipersilakan silakan. Kobi. Tujuannya adalah untuk kegunaan tempatan dan ekspor. Okey. Apa yang mereka buat sebenarnya peladangan itu, pertanian komersial itu tujuannya untuk mengekspor. Sebenarnya dengan cara inilah Azhar dan juga murid-murid kita dapat menjana pendapatan negara. Baik, itu dia. Dan cikgu sebenarnya saya tertanya-tanya juga. Kalau kita tengok bila pertanian tradisional kita nak masuk kepada pertanian komersial memerlukan banyak aspek dan sehingga kan boleh dikatakan sains juga turut terkait dalam daripada tradisional kepada komersial. Mungkin cikgu boleh cerita sikit cikgu. Okey, sebenarnya kalau kita tengok pertanian komersial ni kalau kita tengok perkembangannya bukan dari sudut daripada perkembangan ekonomi sahaja, tetapi secara tidak langsung Azhar kita orang kata bergabung jalin dengan mata pelajaran sains sebenarnya pada hari ini, di mana kita akan sentuh tentang mesin ringkas dan mesin kompleks. Mesin ringkas, itulah aktivitinya. Kita nantikan aktiviti kita. Baik. Okey. Baiklah, seterusnya apa lagi? Pertanian komersial. Siapa yang nak jawab pertanian komersial? Okey, Anas, dipersilakan. Silakan Anas. Menggunakan tenaga buruh dan teknologi moden. Okey, menggunakan tenaga buruh dan teknologi moden. Ini yang saya nak pergi dengan soalan Azhar tadi tu. Di mana teknologi moden tu macam contohnya dulu-dulu kita gunakan barang peralatan yang biasa-biasa sahaja. Betul, cikgu. Tetapi kita sekarang ni menggunakan peralatan yang lebih kepada mesin kompleks. Contohnya cangkul, mesin kompleks. Kereta sorong yang kita gunakan tadi itu adalah mesin kompleks. Okey okey, lagi seterusnya. Okey, sebelum tu siapa tahu apa itu mesin kompleks? Gara-gara orang kata Abang Azhar dah tanya kan, apa itu mesin ringkas dulu? Siapa tahu apa tu mesin ringkas? Tahu tak mesin ringkas tu apa? Okey, ya. Ajwat, silakan. Mesin ringkas ialah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Okey, lebih mudah dan juga cepat. Manakala apa yang adik tahu tentang mesin kompleks? Ada yang tahu? Saya cikgu. Okey, bagus Irfan. Baik, silakan Irfan. Mesin kompleks ialah gabungan dua atau lebih mesin ringkas yang berfungsi bersama membentuk mesin bergabung atau mesin kompleks.
atau mesin kompleks. Okey, yang bergabung. Ya. Okey. So itu perbezaan Itu di antara perbezaan mesin ringkas dia. dan juga mesin kompleks. cikgu, Ya, eh? betul. Baik. Okey, seterusnya ada lagi tak? Pertanian komersial. Silakan. Ada Saya, lagi? cikgu. Ya, Uji. Memerlukan modal yang besar. Ya, memerlukan modal yang Besar. besar. Okey, Ya. baiklah. Seterusnya, benda ni dari sudut pertanian. Okey, apa yang Adik tahu tentang dari sudut pertanian dalam pertanian komersial ni? Baik, silakan. Siapa yang nak jawab? Contohnya. Ajwat boleh cuba? Silakan Ajwat. Lada hitam, getah dan kelapa sawit. Ya, lada hitam ni tadi Azwar dah tunjukkan. Yap. Lada hitam, getah dan kelapa sawit. Okey, dari aspek perhutanan pula. Saya cikgu. Ya, Irfan. Rotan, balak dan madu. Okey, dah Okey. ada madu dah. Balak tak Ya. boleh bawa lah kan. Okey, seterusnya Cikgu. peternakan. Baik. Peternakan, siapa Silakan. boleh cuba? Saya. Ya, siapa Alright. tu? Silakan. Ya. Aina. ayam dan lembu. Okey, ikan, ayam dan lembu. Baik, Baiklah. antara ikan, ayam dan lembu, Aina suka yang mana sekali? Antara ikan. Ikan, dia suka Wah, ikan. Dia suka ikan. Ikan cikgu. kan? Itu dia. Baiklah, Dia- Orang suka makan seafood. Baik cikgu. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita dah tengok pertanian tradisional dan juga pertanian komersial. Seperti yang saya katakan tadi, Cikgu Eji dah kata pertanian komersial ini telah membawa menjadi sumbangan utama dalam pembangunan ekonomi. Betul, Cikgu. Okey, adik-adik tolong keluarkan peta bulatan. Okey. Okey, peta bulatan. Kita Baik. akan tengok apakah sumbangan, apakah kepentingan pertanian komersial kepada negara kita. So, kali ini saya nak minta tolong Azhar untuk tolong tak gam dulu nanti kita Boleh, tampal. boleh cikgu. Tapi cikgu, sebelum tu cikgu, sementara Ya. saya nak siapkan, cikgu dah bagi tugasan dekat saya. Ya, Saya harap saya dapat makan penuh hari ini. Alright, kita nak berhenti rehat seketika. Sekembali sahaja nanti kita akan siapkan peta bulatan kita bersama dengan cikgu Ya. dan juga adik-adik comel kita dalam Didik TV KPM. Ya. Tahukah anda? Ladang getah pertama yang telah dibangunkan di Malaysia ialah di Melaka, iaitu pada tahun 1902-1903. Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Nampaknya barang penerokaan kita makin lama makin bertambah, makin lama makin banyak. Alright, sebenarnya apa kaitan dengan subjek dan juga topik kita pagi ini? Ya. Baik, sebelum tu cikgu, tadi cikgu dah mention, cikgu Ya. dah sebut berkenaan dengan peta bulatan. Ya. Kita nak selesaikan Selesaikan dulu peta bulatan apa yang tu. patut diselesaikan. Silakan Ya. cikgu. Okey, baiklah adik-adik. Tadi kita dah bincang tentang pertanian komersial dan sumbangan terhadap negara kita. Okey, Betul. boleh tak senaraikan apakah sumbangan, apakah kepentingan pertanian komersial kepada pembangunan ekonomi negara? Okey, siapa boleh jawab? Sediakan peta bulatan juga sama-sama. Baik, tunjuk dekat skrin anda. Tunjukkan peta bulatan. Okey, Kowi dah siap angkat tangan dah. Bagus Kowi. Baik, silakan Kowi. Okey, silakan Kowi. Menjana pendapatan negara. Menjana pendapatan negara. pendapatan Macam apa nama tadi Azhar dah tunjukkan, yang ini diperbuat daripada getah. Sebenarnya untuk apa? Sebenarnya kita boleh ekspor. Betul. Dengan cara mengekspor kita dapat menjana pendapatan negara kita. Okey, kalau kita tengok, perhatikan peta bulatan kita dah ada dah isi tersebut. Yap. Seterusnya, siapa Baik. boleh bagi maklumat seterusnya? Okey, Anas, dipersilakan. Anas. Mewujudkan peluang pekerjaan. Mewujudkan peluang pekerjaan. Contohnya ladang kelapa sawit, ladang getah kita memerlukan ramai tenaga kerja. Betul. Maka peluang pekerjaan pun bertambah. So bila mana pertanian yang daripada kecil tadi menjadi besar, so makanya orang yang diperlukan, tenaga kerja yang diperlukan juga daripada sikit menjadi banyak lah. banyak. Okey. Seterusnya. Baik. Seterusnya sayang. Siapa yang nak jawab? Okey, Ujitra. Melahirkan industri hiliran. Ya, melahirkan industri hiliran. Contohnya pokok getah ni bukan sahaja untuk ladang getah, tetapi Ya. macam contohnya industri perabot. Okey. Daripada pokok getah tu mereka buat perabot. Baik. So itu yang kita panggil industri Hiliran. hiliran. So dia maksudnya daripada satu, bukan satu saja, tapi dia boleh daripada satu Ya, menjadi banyak benda. banyak benda. Okey, baik, saya faham cikgu. Okey, bagus tu, dah faham tu. Seterusnya, siapa lagi? Baik, siapa yang nak jawab?
Okey, cikgu. bagus Ajwat. Dipersilakan. Ajwat, silakan Ajwat. Industri biodiesel sawit. Ya, biodiesel sawit ya. Okey, seterusnya. Saya cikgu. Ya, Irfan. Silakan. Memajukan industri asas tani. Ya, memajukan Memajukan. industri asas tani. Contohnya apa yang Irfan tahu? Kerupuk leko. Kerupuk leko, Kerupuk leko. kerupuk pisang. Ya. Itu semua yang berasaskan tani. Okey. Itu dia. So boleh tunjukkan peta bulatan Baik. adik-adik semua? Semua sekali angkat, tunjuk di kamera anda. Ya. Kita nak tengok hasilnya. Ada tak sama dengan Cikgu AJ ni yang buat ni? Wow. Bagus. Dan Itu jangan dia. lupa tulis sumber dari mana. Kalau peta bulatan Azhar mesti Baik. kena ada sumber. Oh, tapi sekiranya kalau pelajar mungkin tak letakkan sumber, cikgu. Mesti wajib. Mana kita ambil? Orang kata mana kesahihan sumber ataupun maklumat yang kita pamerkan tu. Itu yang penting. Itu yang cikgu. penting. Alright. Sejarah kena ada bukti. Betul, itu dia. Okey, baiklah, seterusnya rasanya kita sudah selesai meneroka tentang kegiatan ekonomi. Baik. Apa kata kita teruskan kita punya penerokaan kita Baik. dengan menghasilkan modal cangkul. Sebenarnya Tara! cangkul juga merupakan mesin kompleks. Baik. Yang Seperti yang kita cikgu sebutkan gunakan untuk tadilah. pertanian. Ya, betul. Baiklah, untuk itu boleh kita mulakan? Boleh, cikgu. Okey, adik-adik juga boleh buat di rumah. Yap. Okey, dengan kotak terpakai, barang-barang buangan. Okey, boleh cardboard macam Cikgu Iji bawa pipe. Getah baik. Getah pipe ni pipe ni. Okey, PVC Oh, ni. okey, PVC yang pipe. dia lama dah ni. Baik. Boleh guna. Alright. Okey. Dan saya nampak cikgu ada gunting. So adik-adik Ya. di rumah pastikan dapatkan kebenaran dan juga pengawasan ibu dan ayah Ya. untuk menggunakan gunting ataupun peralatan-peralatan tajam lah. Peralatan yang tajam. Baik Ya. cikgu. So apa stepnya cikgu? Okey, sekarang saya nak Azhar yang buat. Boleh cikgu? Ini yang seronok ni. Ya, saya dah Cikgu AJ dah siap dah. Kalau macam ni kita boleh gunakan cardboard macam ni. Baik. Okey, cardboard ni biar nampak hitam baru boleh dapat nampaklah macam betul-betul cangkul tu sebenarnya. Ini, baik. Ya. Sebenarnya model ni adalah untuk kita boleh pamerkan di sekolah atau di galeri sejarah contohnya. Okey, Boleh baik. potong yang ini. Boleh? Okey, boleh cikgu? Ya. Alright. So kita nak potong. Adik-adik pun boleh mula buat di rumah. Kalau ada adik di rumah mungkin nak buat juga macam tadi cikgu di board ni cikgu dah lukis bentuk cangkul ni. So bila dah lukis cuma tinggal guntingkan saja, nampak garisan ni. Alright. Okey, so Ya. kita nak kena buat secepat yang mungkin Ya, cikgu. betul. Saya cuba gunting cepat-cepat cikgu. Ya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok hasilnya, adakah cangkul ini menjadi cangkul ataupun menjadi sebaliknya. Mesti jadi cangkul, mesti jadi cangkul. Itu masalah cikgu. Orang Ya. yang tangan tak seni ni cikgu kadang-kadang ya Allah. Hai. Murid-murid Okey, di baik rumah cikgu. juga. Gunting ni pun adakah ianya mesin ringkas cikgu? Ya, betul. Okey. Gunting ni mesin. Okey, kita tanya, kita teroka bersama murid tak? Baik. Okey, gunting ni mesin ringkas ataupun mesin kompleks? Siapa yang tahu? Sambil-sambil tu lah. Sambil-sambil siapkan Ya. tugasan yang cikgu bagi Siapa ni. nak jawab? Gunting mesin ringkas ataupun mesin kompleks? Baik. Okey, Aina, silakan Aina. Aina nak jawab ke Aina? Aina nak jawab? Dengar macam Aina berbisik-bisik tadi tu. Ya. Gunting mesin apa? Silakan Aina. Mesin apa Aina? Mungkin rakan-rakan yang lain. Okey, cangkul mesin apa? Cangkul mesin apa? Mesin kompleks. Yes, cangkul mesin Cangkul kompleks. mesin kompleks. Gunting pun mesin kompleks juga. Okey, baik. Okey. So bukan mesin ringkas lah cikgu? Bukan mesin ringkas, mesin kompleks juga sebab ada gabungan. Baik, saya ingatkan macam yang kecil-kecil ni kita panggil mesin ringkas. Bukan, tak. bukan. Okey, baik cikgu. Dah cantik nampak dah. dah cikgu. Kita punya cangkul cikgu. Ya, cantik dah ya. Alright, baik. Step kita yang seterusnya cikgu. Okey, step yang seterusnya kita sebenarnya kena tampalkan yang ini dengan Okey, boleh cikgu. boleh. Ini Ya. kalau bab kata orang kampung saya cikgu, small matter. small matter. Kita Baik. letak apa dulu? Okey. Baru senang kan? Okey. Alright, so bila dah ni cikgu kita guntingkan. Ya. Kemudian kita buka. Okey, adik-adik, dulu. pipe PVC Ya. ni. Wih, sesasur-sasur saya nak sebut cikgu. Pipe PVC ni kita letakkan double sided Ya, sebenarnya mudahkan kita tampal Ini dia, kita dah letak double sided. Ini wopel je. Okey.
Baik, dan sekarang ni kita kena letak dekat Ya. kita punya kertas pembalut ni lah cikgu. Ya. Nanti yang kelebih tu boleh potong, tak ada masalah. Okey, baik. Itu Sebenarnya dia. sambil-sambil tu Cikgu Eji nak tanya juga, apakah kepentingan kita perpaduan sebenarnya? Kepentingan kita menjaga keamanan Okey. dalam memajukan ekonomi negara. Tahu Baik. tak siapa-siapa? Sebenarnya ni kita dah sentuh nilai civic dan kewarganegaraan sebenarnya. Maksudnya memang saling berkaitan lah cikgu. Saling kan? Sejarah ni. berkaitan, ya. Siapa yang tahu sayang? Ada yang nak cuba? Okey, silakan. Dipersilakan. Kepentingan menjaga keamanan dalam kemajuan yang membantu pembangunan ekonomi. Okey. Kepentingannya cikgu Ya. Okey, negara kita masyarakatnya terdiri macam mana ya? Kita panggil masyarakat apa Malaysia? Berbilang kaum cikgu. Ya. Ini Okey, saya Irfan nak wakil. jawab. Ya, Okey, Irfan silakan. Masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk. Seperti sebenarnya jawapannya Azhar dah cakap, iaitu berbilang kaum. Ya, Bila kita ada perpaduan, Baik. kita ada kerjasama dalam mengusahakan sesuatu, maka secara tidak langsung pembangunan negara kita akan lebih maju, lebih menunjukkan perkembangan positif. Ya, itu dia. Baik cikgu. So sambil tu saya dah siapkan cikgu. Ini saya saja potong macam ni cikgu. Ini kita panggil sebagai art. Ya. Dia mesti ada, tak sama semua. Betul. Kan. Ini saya saja tinggal line-line putih ni sebab line ni saya punya. Ya. Okey, baik cikgu, apa step kita seterusnya cikgu? Okey, step seterusnya kita kalau ada gum, kita ada glue, kita boleh potong. Kalau macam Cikgu Eji bawa double sider lagi Baik. senang kan. Okey, kita boleh letak double sider ni, kita tampal dekat sini. Okey, ini untuk sebab ada kotak tadi cikgu kan? Ya. Okey, baik cikgu. Sambil-sambil tu cikgu, Ya. apa kata kalau kita nak dengar juga pandangan ataupun rumusan daripada pelajar kita cikgu? Ya. Boleh tak? Okey, sambil-sambil tu siapa boleh rumuskan pembelajaran Cikgu AJ pada hari ini? Penerokaan kita pada hari ini, siapa boleh? Ya, kita nak seorang je. Seorang je. Saya tak sentuh ya. Saya cikgu. Ya. Dia Ujitra, dipersilakan. Hari ini saya telah menyelaraikan kegiatan ekonomi yang menyumbang kepada kemajuan negara dalam bentuk peta buih. Okey, peta Kedua. buih, bagus. Okey. Kedua, menyatakan sumbangan pertanian komersial dalam bentuk peta bulatan. Okey. Baik, itu dia. Ya. Ada lagi? Ketiga, menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan negara untuk pembangunan ekonomi. Okey, Itu yang nilai dia. K yang kita Baik. sentuh tadi. Itu dia. Terima kasih banyak Ujitra. Okey. Dan Ujitra. lagi Ujitra? Ada lagi ke? Tempat Okey, ada keempat silakan. kita telah membuat projek cangkul. Akhirnya, Yap. kita juga telah belajar dan mengetahui tentang mesin ringkas. Okey, bagus. Itu dia. Terima kasih. Sangat jelas maksudnya murid-murid kita memang memberikan penumpuan fokus penuh dalam kita punya kelas kita pada pagi ini. Cikgu mungkin sebagai kata-kata akhir cikgu, sedar tak sedar saya rasa macam ya Allah sekejap je dengan cikgu kan. Rasa macam nak tambah lagi sejam. Okey, mungkin cikgu boleh merumuskan pembelajaran kita pada pagi dalam subjek sejarah dengan topik kita kegiatan ekonomi. Ya, betul. Okey, terima kasih kepada adik Ujitra, sebenarnya sudah ringkaskan apa yang kita belajar pada hari ini daripada bermulanya pertanian di mana kegiatan pertanian dahulu kemudian berubah kepada bentuk orang kata industri di mana murid-murid dapat menyenaraikan dalam bentuk peta iting iaitu peta buih dan juga peta bulatan. Okey, kemudian kita juga telah belajar tentang nilai civic dan kewarganegaraan. Okey, keamanan itu penting untuk pembangunan. Okey, dan kita sentuh tentang subjek sains iaitu mission ringkas dan mission kompleks. Seterusnya kita juga buat aktiviti mission ini mission kompleks sebenarnya. Itu cangkul. Itu dia. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Jaya Prakash. Saya pula macam nervous cikgu, rasa macam tak nak Murid-murid dah berhenti. siap dah cangkul. Baik. Alright, cikgu, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Jaya Prakash, anak lelaki Arasan daripada SK Batang Benar Negeri 9 dan juga adik-adik saya yang comel daripada SK Batang Benar Negeri 9. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semua.